Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini pendedahan yang Anda tunggu-tunggu. Rupa-rupanya podcast baru-baru ini yang melibatkan Rafizi Ramli sebenarnya ada satu perangkap yang ramai tak sedar. Rafizi Ramli menunjukkan kepintaran beliau yang sebenarnya. Rafizi Ramli sengaja mahu dibakar dalam podcast tersebut. Dengan kata yang lain, niatnya memang nak bunuh diri. Niatnya memang nak dibunuh diri. Tetapi tanpa orang sedari, ada satu niat Rafizi yang tak pernah orang dapat jangka. Yaitu Rafizi nak perangkap, Rafizi sebenarnya nak perangkap Lian Xianxi. Apa perangkapnya? Apa niatnya? Niatnya bukan jahat. Niatnya cukup untuk memberikan pengajaran kepada kita semua dan cukup untuk mendedahkan perkara yang melibatkan Najib, bosku Tun Razak. Sebenarnya dalam podcast tersebut, perangkap tersedia yang tidak pernah orang sadari telah dipasang. Podcast yang bakar menteri baru-baru berlaku antara Rafizi Ramli dan Lim Xianxi telah menimbulkan perbincangan hangat antara penyokong masing-masing. Ada yang kata Rafizi Ramli dibakar hangus. Ada yang kata Lim Xianxi juga dibakar hangus. Tapi orang tak pernah sedar, rupa-rupanya ada perkara tersembunyi yang telah pun berjaya dilakukan. Bagi penyokong Rafizi, mereka mendakwa Rafizi telah berjaya menyempurnakan misi dengan sempurna. Misi utama untuk mendedahkan identiti Lim Xianxi berjaya mencapai matlamatnya. Mungkin betul, seperti dakwaan sebahagian penyokong Lim Xianxi, tidak ada istimewa mengenai pendedahan itu. Tapi, rupa-rupanya besar maknanya, besar buktinya, dan besar, sangat besar fakta dan kepentingannya. Penyokong Lim Xianxi kata tidak ada yang istimewa mengenai pendedahan identiti Lim Xianxi. Kerana menurut mereka sudah mengetahui bahawa Eric Sito dan Lim Xianxi adalah individu yang sama. Seperti kata Lim Xianxi, sebenarnya Rafizi juga sudah mengetahui perkara itu. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Rafizi dedahkan selain siapakah pemilik akaun yang bernama Lim Xianxi. Kalau kita perasan, beberapa kali Rafizi menekankan bahawa pemilik akaun palsu yang bernama Lim Xianxi adalah admin kepada akaun rasmi Datuk Seri Najib Tun Razak. Selain itu, Rafizi juga tekankan bahawa pemilik akaun palsu yang bernama Lim Xianxi adalah Timbalan Pengarah Strategik Barisan Nasional. Jadi apakah implikasinya? Secara moralnya, ia telah menjejaskan reputasi dan kredibiliti Datuk Seri Najib bahawa selama ini beliau menggunakan pemilik akaun palsu untuk menguruskan akaun rasmi beliau. Benar, admin akaun rasmi Datuk Seri Najib bukan hanya Lim Xianxi. Apa yang Rafizi mahu dedahkan ialah kredibiliti fakta yang ada di dalam akaun rasmi Datuk Seri Najib boleh dipersoalkan. Ia kerana dibuat dengan menggunakan oleh pemilik akaun palsu dan sekiranya terdapat kesilapan fakta, tindakan undang-undang tidak boleh diambil. Rafizi memberikan contoh
tiada tindakan boleh diambil ke atas akaun palsu Papagomo. Kerana walaupun laporan dibuat, tetapi tidak dapat dibuktikan bahawa Papagomo dan Wan Muhammad Azri adalah orang yang sama, maka tiada tindakan boleh diambil. Dari sudut fakta, tidak dapat dinafikan Rafizi gagal menyangkal fakta yang dikemukakan oleh Lim Sian Si. Tetapi, dari sudut moral, reputasi Datuk Seri Najib dan Barisan Nasional sedikit sebanyak sudah tercalar. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa hebatnya. Ramai orang yang tak pernah tahu dan juga baru tahu yang telah terperangkap siapa dan yang telah dibongkar identitinya siapa. Pendedahan identiti itu kini telah pun menjadi kita semua tahu. Saudara, siapa sebenarnya yang terkulai di dalam debat podcast bakar menteri tersebut? Siapa yang terkulai? Adakah Rafizi Ramli atau Lim Sian Si? Podcast yang bakar menteri yang ditunggu-tunggu telah pun disiarkan walaupun bukan secara langsung. Bagi penyokong PKR, terutamanya yang berada di kem Rafizi, sudah tentulah akan mempertahankan kehebatan idola mereka. Antara hantaran dari penyokong Rafizi sebaik sahaja selesai rancangan tersebut adalah Lim Sian Si terkulai di tangan Rafizi. Tetapi benarkah dakwaan tersebut? Lim Sian Si terkulai di tangan Rafizi atau Rafizi yang terkulai di tangan Lim Sian Si? Secara jujur dari sudut kelancaran penyampaian, kita tidak nafikan Rafizi dilihat mempunyai kelebihan berbanding Lim Sian Si. Rafizi yang berbahasa Melayu sudah tentu akan bercakap dengan lebih fasih berbanding Lim Sian Si yang berbangsa Cina. Tetapi itu bukanlah kayu ukuran kualiti dan kredibiliti mereka. Tujuan pertemuan mereka adalah untuk membentangkan fakta, untuk mempertahankan pendirian masing-masing. Secara ringkasnya, cuma ada beberapa isu utama yang dibincangkan mereka. Isu Lainas, isu harga diesel, dan isu kes 1MDB Datuk Seri Najib Razak. Isu Lainas, Lim Sian Si membangkitkan pendirian yang tidak konsisten yang boleh juga dianggap sebagai pendirian oportunis bersifat politik Pakatan Harapan dalam isu itu. Sebelum kejatuhan kerajaan Barisan Nasional, Rafizi antara pemimpin Pakatan Harapan yang lantang menjadikan isu Lainas sebagai isu politik. Mereka mendakwa proses penapisan nadir bumi RII melupuskan bertan sisa toksik dan radioaktif di kawasan setempat alam sekitar dan kesihatan. Antara gerakan yang mereka lakukan adalah menggerakkan himpunan hijau yang diadakan di Pahang, Kedah dan Pulau Pinang. Ironiknya, ketika berkuasa kali pertama selepas PRU 14, Pakatan Harapan telah memperbaharui lesen operasi Lainas. Dan selepas sekali berjaya menjadi kerajaan, selepas pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2023, sekali lagi Pakatan Harapan memperbaharui lesen operasi Lainas selama 3 tahun. Alasan Rafizi adalah ketika berada di era Barisan Nasional, Lainas menjadikan Malaysia sebagai simpanan sisa nadir bumi. Tetapi syarat yang dikenakan kepada Lainas ketika pembaruan lesen kali pertama 2019 dan kedua 2023 masih sama ketika di era Barisan Nasional. Isu harga diesel. Lim Sian Si bangkitkan isu kerajaan sekarang ini sebenarnya sedang mengutip subsidi dari rakyat dengan penjualan diesel. Menurut Lim Sian Si, harga jualan diesel yang diapungkan adalah lebih tinggi berbanding harga pasaran diesel. Beliau juga persoalkan kemana perginya lebihan perolehan harga jualan diesel tersebut. Jawapan Rafizi adalah kerajaan masih lagi membiarkan subsidi bersasar kepada penggunaan diesel. Persoalannya, apakah di era Datuk Seri Najib tidak ada subsidi bersasar diberikan kepada golongan tertentu? Dan adakah ketika itu harga pasaran diesel tempatan lebih tinggi daripada harga pasaran diesel dunia?
keadilan dalam kes 1MDB. Antara isu yang dibangkitkan Lim Sian Si adalah mengapakah derma yang diterima dan sudah dipulangkan masih dikenakan cukai. Dan bila sudah dipulangkan, bagaimana Datuk Seri Najib mahu membayar cukai tersebut? Beliau memberikan analogi sekiranya beliau pinjam duit dari kawan dan kemudian duit itu dipulangkan semula. Adakah ia boleh dianggap duit yang boleh dikenakan cukai? Sekali lagi Rafizi cuba memutarbelitkan apa yang dikatakan Lim Sian Si. Rafizi mendakwa Lim Sian Si telah memberikan fakta baharu dengan mengatakan duit tersebut bukan duit derma tetapi adalah duit pinjaman. Ianya dibantah oleh Lim Sian Si dengan mengatakan analogi adalah berbeza dengan fakta. Secara ringkasnya, Rafizi masih cuba berretorik dengan memutarbelitkan fakta. Siapa sebenarnya yang terkulai? Rafizi atau Lim Sian Si? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda